Terima kasih kepada semua yang masih setia menyokong channel ini. Sokongan Anda amat saya hargai. Jika ada sebaran cadangan atau idea, jangan segan untuk komen di bawah. Kisah ini berasal daripada kawan saya, Kak Shida. Dia berkongsi pengalaman melahirkan anak pertamanya. Sekarang dia sudah mempunyai 5 orang anak. Kak Shida tidak mempercayai kepercayaan nenek moyang, terutamanya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Suatu hari, selepas pulang dari hospital melahirkan anak pertamanya, dia ternampak di tingkap biliknya terdapat paku panjang, besi berani, dan pokok lidah jin. Sebelum itu, jangan lupa subscribe Rizwan Yusuf Channel untuk video seterusnya. Dia berasa marah. Ibunya menjelaskan, "Kau baru bersalin, anak pertama darah manis. Kau tahu tak kawasan rumah kita nih banyak penanggal? Ini sebagai pendinding diri." Pada masa itu, Kak Shida dan keluarganya masih tinggal bersama ibunya karena harga rumah yang mahal. "Penanggal? Mengarut," bisik hati Kak Shida. Ibunya menyambung, "Dulu ada seorang dukun tinggal tidak jauh dari sini. Dia sudah meninggal, tapi masalahnya dia tidak tinggalkan pewaris. Harta pusakanya terbiar." Anak Kak Shida tiba-tiba menangis. Sambil menyusukan anaknya, dia terus mendengar cerita ibunya. Dulu kawasan ini selalu diganggu makhluk halus. Semua ini terjadi sebab dukun itu tidak ada pewaris. Kak Shida malas hendak berdebat dengan ibunya, jadi dia biarkan saja barang-barang itu di situ. Beberapa hari berlalu tanpa sebarang kejadian pelik. Namun satu malam, Kak Shida sudah tidak tahan melihat barang-barang di tingkap. Lalu dia menyimpannya ke dalam laci sebelum tidur. Sedang nyenyak tidur, anaknya tiba-tiba menangis tanpa henti. Malam itu, suaminya bertugas manakala ibunya tidur di bilik sebelah. Kak Shida coba menenangkan anaknya, tetapi tidak berhasil. Susu pun dia tidak mau. Ibunya yang terdengar tangisan itu masuk ke bilik. "Kenapa nih, Shida?" Ibunya memandang ke arah tingkap dan mendapati barang-barang pendinding sudah hilang. Dia terus marah. "Mana barang-barang yang aku letak dekat tingkap?" Kak Shida menunjukkan laci tempat dia menyimpannya. Sambil memasang semula barang-barang itu, ibunya berkata, "Itulah sebab anak kau menangis. Kau tahu tak di depan tingkap tu ada penanggal?" Kak Shida menjenguk keluar tingkap tetapi tidak nampak apa-apa. Dia malas berdebat dan hanya diam. Tidak lama selepas itu, anaknya berhenti menangis. Ketika Kak Shida hampir terlelap, dia terdengar bunyi ketukan. Pada mulanya, dia sangka pintu rumah diketuk, tetapi bunyi itu datang dari tingkap biliknya. Apabila dia berpaling, dia terkejut melihat penanggal, rambut panjang, lidah terjulur, dan tali perut berjurai. Kak Shida kaku ketakutan. Itulah kali pertama dia melihat makhluk halus. Anaknya kembali menangis. Ibunya segera masuk ke bilik. Melihat keadaan Kak Shida yang terpaku, ibunya cepat-cepat mengangkat cucunya dan menarik Kak Shida keluar dari bilik. Penanggal itu masih mengetuk-ngetuk tingkap. Selepas Kak Shida sedar, ibunya menyuruh menyusukan anaknya. "Itulah yang ibu cakap, kau tidak percaya." Malam itu Kak Shida tidur di bilik ibunya. Keesokan malam, suaminya bercuti. Kak Shida bersyukur karena tidak perlu menghadapi malam seorang diri. Dia tidak memberitahu suaminya tentang kejadian semalam karena masih dalam keadaan trauma. Malah, dia takut masuk bilik seorang diri. Selepas anaknya tidur, suaminya ingin keluar untuk merokok, tetapi Kak Shida melarangnya. Suaminya keheranan dan tetap keluar. Tanpa berpikir panjang, Kak Shida segera mengangkat anaknya dan mengikut suaminya keluar. Suaminya semakin pelik dengan tingkah lakunya. Dari dalam rumah, Kak Shida hanya memperhatikan suaminya. Selepas selesai merokok, suaminya mengunci pintu dan mengajak Kak Shida tidur. Tiba-tiba, mereka terdengar bunyi ketukan di pintu. Suaminya ingin membuka pintu, tetapi Kak Shida melarangnya. Namun suaminya tetap membukanya. Tiada sesiapa di luar. Bulu roma Kak Shida meremang. Mereka masuk ke bilik dan alangkah terkejutnya apabila mendapati penanggal sudah berada di dalam bilik. Makhluk itu seolah-olah mahu menikam anak mereka. Kak Shida menjerit dan berlari keluar. Ibunya yang terdengar jeritan itu juga keluar dari bilik. Penanggal itu masih coba menikam anak mereka, tetapi ibunya segera membaca ayat ruqyah. Makhluk itu kelihatan tidak tenteram dan ingin keluar daripada rumah. Suaminya pantas membuka pintu, lalu penanggal itu melayang keluar. Keesokan harinya, Kak Shida meminta bantuan seorang ustadz.